so kita akan buat daripada awal lah. So kita buka satu chart baru. Kita buka satu chart, kita ambil hari ni pair apa kita nak study hari ni. Kita tengok GBP USD lah. Okay. So basically kita buka chart baru. So macam ni rupa bentuk chart yang kita pada awalnya kita ada pada chart. Kemudian kita tukarlah chart kita ni pada chart yang mudah kita nak nampak. Okay. So sebagai contoh, ini chart yang kita dah tukar color dia, kita tukar background dia. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus ditanya. Kalau ada tak faham, kalau saya pergi laju sangat ataupun sebagainya, just tanya je. Okay, so hari ni fokus kita adalah untuk menggunakan indikator AO dan juga divergent. So AO ni adalah satu indikator yang kita boleh gunakan. Cara dia mudah, kita pergi dekat bahagian chart dekat sini. Kita pergi dekat indikator. Kita masukkan indikator AO ni, dia berada pada bahagian oscillator sebenarnya. AO ni stand for awesome oscillator. Bukan kat sini, dekat volume kot. Dekat bahagian Bill Williams, kita pilih awesome oscillator. Lepas tu setting kita tak payah kacau. Setting kita biarkan setting default sahaja. Okay, so kita dah masuk AO. Kalau boleh nampak kat bawah tu, ada macam bukit-bukit tu, itulah AO sebenarnya. So kita akan tengok macam mana kita nak gunakan AO ni dalam kita punya trading. Okay. Penggunaan AO ni sebenarnya, kita perlu faham dulu divergent. Baru kita boleh relatekan pada chart kita. Okay, jadi kita akan study time frame H1. Kita control dulu untuk bukakan period separator. So period separator ni pembagi chart lah. Ini chart di time frame 1 hour ataupun H1. So kita buka period separator, kemudian kita lihat pada AO ni pun dia terbahagi juga dekat sini. Okay, jadi maksud divergent ni sebenarnya, ramai yang tak faham divergent tu apa. Divergent ni sebenarnya satu kaedah alat bantu untuk kita gunakan dalam kita punya trading, divergent. Maksud divergent ni sebenarnya adalah satu ketidaksamaan sebenarnya. Jadi kalau kita faham konsep penggunaan indikator lah, tak kisah AO ni salah satu contoh saja. Kita boleh ganti AO ni dengan RSI, kita boleh ganti dengan CCI, kita boleh ganti dengan stokastik. Macam-macam benda kita boleh gantikan dekat indikator bahagian bawah ni. Tapi konsep kebiasaannya untuk semua indikator yang kita letak kat bawah ni mostly menggunakan divergent. Jadi kita kena faham macam mana kita nak spot divergent yang berlaku ni. Bila kita faham divergent ni, jadi kita tak menggunakan indikator dekat bawah tu sama seperti yang kita faham sebelum ni. Kalau kita faham sebelum ni, kalau kita pakai stokastik sebagai contoh, dia dah dekat atas tu overbought, kita pun sell. Kalau dekat bawah tu dia dah oversold, kita pun buy. Jadi itu salah satu cara untuk menggunakan indikator yang dekat bawah. Tapi kalau kita faham divergent, sebenarnya semua benda yang kita letakkan di bahagian bawah tu, dia akan menunjukkan divergent juga pada sifat-sifat tertentu. Jadi perlu kita fahamkan apa itu divergent terlebih dahulu sebelum kita nak gunakan divergent. Okey. Ada dua jenis divergent yang kita nak cover hari ni. Satu kita panggil sebagai normal divergent. Normal divergent. Dan satu lagi kita panggil sebagai hidden divergent. Ada dua divergent yang kita kena tahu untuk kita cari setup. Jadi perbezaan normal divergent ni dengan hidden divergent. Hidden divergent ni maknanya divergent yang tersembunyi. Jadi normal divergent kita gunakan untuk melihat perubahan trend. Normal divergent. Divergent pertama kita nak study hari ni adalah normal divergent. Dia membantu kita untuk melihat adakah satu-satu trend tu bakal berakhir ataupun dia akan berubah. Tetapi kalau hidden divergent, kita nak lihat adakah trend yang berlaku, sama ada trend naik ataupun trend turun, akan disambung. Okay. So kita akan lihat dulu
divergen yang pertama ni. So, jika tak ada divergen, sekiranya divergen itu tidak berlaku, kita dapat perhatikan dekat sini, setiap kali berlaku bukit dekat sini. Saya bulatkan bukit dekat sini. Kita dapat bukit dekat sini. Ada bukit 1, ada bukit 2, ada bukit 3. Jadi ini menunjukkan apa-apa yang berlaku pada candle. Sebagai contoh dekat sini. Dia seharusnya sama. Ada bukit 1. Okey. Ada bukit 2. Ada bukit 3. Jadi tak ada perubahan ketara yang kita dapat perhatikan dekat sini. Jadi tak ada divergen lah. Ini bukan divergen. Ini dipanggil convergen. Ataupun perkara yang dilukis semula pada AO yang menunjukkan volume pada market. Jadi AO ni kalau kita perhatikan dekat sini, kalau saya tarik satu line, dia ada bukit. Bukit tu dekat bawah ataupun bukit tu dekat atas. Dia ada bukit. Kalau kita letak satu line ni, membahagikan AO ni, kita nampak ada zon bukit dekat bawah dan ada zon bukit dekat atas. Kita nampak, ni bukit dekat bawah dan ada bukit dekat atas. Senang cerita, kalau dia bukit tu dekat atas, trend majority dia akan up. Maknanya kekuatan untuk kita lihat trend lah. Kalau kata trader kita masih tak faham trend sekarang, trend turun ke trend naik. Jadi kalau yang mahir mungkin dia akan lihat pada time frame yang lebih besar ataupun dia tengok pada pergerakan wave dan sebagainya untuk melihat trend tu sedang naik. Hari-hari dia akan membuat satu high yang baru dan baru lagi. Jadi kalau dia tidak pandai menggunakan chart ataupun sebagainya, dia boleh lihat pada AO. Jadi kita nampak kat sini. Kalau kita nampak hari-hari price keep on membuat harga tinggi yang baru, jadi kita boleh buat kesimpulan yang bahawa price masih lagi membuat trend up ataupun trend menaik. Jadi kita perhatikan pula pada AO yang terbentuk. Jadi kita lihat AO ni dia berada di zon atas, bahagian atas. Maknanya selagi dekat mana-mana time frame tu, kita lihat bukit tu dia asyik duduk dekat atas je, dia tak duduk dekat bawah. Maknanya dia menegak ke atas. Jadi trend tu boleh dikonsiderkan naik. Kita kecilkan chart sikit, boleh nampak. Alright, so dekat sini kita nampak bukit berada di bahagian bawah. Jadi dekat sini, daripada time frame dekat sini sehingga di sini, okey, ini adalah pergerakan downtrend. Nampak bukit tu dekat bawah, chart pun dia turun. Okey, sekarang bukit dah duduk dekat atas. Dia pun sehinggalah bukit tu lintas daripada line kosong ni, bila dah lintas ke bawah, barulah kita pun cari setup sell. Sell lebih selamat lah. Itu yang biasa disebut-sebut, sell lebih selamat. Okey, jadi itu bentuk-bentuk yang normal kita perhatikan. Bukit dekat sini, dia dekat sini, bukit dekat sana, dia dekat sana. Okey, jadi dekat mana divergen yang kita nak cari tu? Ketidaksamaan dekat situ. Jadi kita zoom in sikit. Okey, kita nampak dekat sini, kita dapat perhatikan ada bukit-bukit yang berlaku dekat sini. Nampak sini kita bulatkan bukit ni. Bukit pertama, okey, bukit kedua dan bukit ketiga. Ada 3 bukit dekat kotak yang saya buat ni. Kotak ni ada 3 bukit dalam kotak ni. Jadi kalau kita tarik satu line daripada bukit tu dekat bawah tu, jadi sepatutnya sewaktu bukit pada AO ni berada di bawah, candle tu berada di sini untuk represent bukit yang ada tu. Kemudian pada bukit yang kedua, kita perhatikan bukit ni semakin meninggi di bahagian AO. Tapi apa yang berlaku pada chart, kita dapat perhatikan bukit dia semakin menurun. Jadi itu sama tak dengan AO, lukisan AO dekat bawah tu? Jadi inilah dimaksudkan divergen, ketidaksamaan. Kalau kita perhatikan bukit pada divergen ni dia semakin menaik. Bukit pada candle dia semakin ke bawah. Jadi itu adalah memberi indikasi ataupun tanda-tanda
kemungkinan market akan berubah. Daripada turun dia akan naik. Jadi dapat kita perhatikan dekat sini. Selepas dia turun, bukit AO ni pun semakin menaik dan dia dah lintas duduk bahagian atas. Jadi bila dia dah lintas duduk dekat atas ni, kita dah boleh ready untuk cari setup buy. Kalau kita onkan separator macam ni, okay, so kita nampak dekat situ, sebesarkan sikit. So kita perhatikan dekat sini. Kita nampak dia turun. Dekat sini dia dah ada pemecahan zone dekat sini. Jadi dekat sinilah kalau kita nak untuk setup buy ataupun mencari setup buy, dekat sinilah. Confirmation dia kita tunggu dekat sini ada perpindahan bukit ni. Maknanya bukit ni duduk bawah, dia dah tak duduk bawah lagi, dia duduk dekat atas. Jadi candle ni pun dia lintas dekat sini, menandakan setup buy tu dah bermula. Jadi mungkin kita boleh buy somewhere dekat sini, kita boleh buy lah sebab dia dah jadi satu demand untuk memulakan perjalanan untuk naik. Jadi bila kita dah start buy tu, bila dia dah ada divergence macam ni, kita pun dah start buy, kita boleh monitor pada AO ni. Selagi mana dia duduk pada bahagian atas, kita fokus untuk mencari buy di kawasan-kawasan yang kita nak target. Sini ke, sini ke, sini ke. Semua base yang berlaku, kita boleh masuk buy. Selagi mana AO ni, bukit dia berada di bahagian atas. Itu cara menggunakan AO ni. So, kalau kita dah berjaya spot market daripada turun untuk naik, dan kita dah masuk setup buy, kita perhatikan juga AO ni. Ada tak dia buat divergence untuk turun? Kalau tak ada, kita boleh sambung untuk setup buy tu. Ada soalan tak setakat ni? So, kita tengok lagi contoh. Kita perhatikan lagi contoh-contoh yang ada di bahagian belakang. Sebelum market membuat pertukaran trend, dia akan bagi signal kita dekat divergence. Saya padam dulu ni. Alright. Saya padam dulu. So kita tengok. Perhatikan sebelum ataupun sewaktu price nak bertukar trend, dia akan membuat divergence. Sebagai contoh. Kita cari contoh. Okay, ni time frame 1 hour. Kalau kita nak tengok di time frame H4 pun boleh, tak ada masalah. Dekat sini kita dapat perhatikan dekat sini. Contoh kita ambil time frame H4. Okay, dekat sini kita nampak ada bukit. Bukit ni sedang menurun. Sedangkan kalau kita marking dia dekat atas, okay, dia keadaan menaik. Jadi kita nampak divergence kat situ. Jadi AO ni dah bagi tahu kita tak lama lagi GBP USD ni akan turun. Disebabkan ada divergence dekat situ. Ni ada divergence yang pertama tadi. Di mana kalau kita lihat ada bukit yang menurun, dekat atas ni bukit yang menaik. Jadi kita tahu ini adalah satu jenis compression yang sooner or later dia akan turun. Jadi bila dah market tu dah cross ke bawah dekat sini, kita pun dah ready cari peluang sell dekat sini. Cun-cun je level sini, kita nampak sini boleh sell sebab AO dia dah berpindah di bahagian bawah. Okay, just lepas tu sell lah. Sell sampai ke sudah. Jadi dia sell berapa, kalau kita tengok time frame H4 tu, dia dah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4, 5, 6, 7, dah 8 minggu dia berada di zone sell. Jadi 2 minggu lepas dia berpindah. Dia dah duduk di atas arah sikat sini. Dia duduk atas pada level kosong. Jadi kalau senang cerita, GU ni setup buy lah sebab dia dah duduk di bahagian atas. Jadi kita tandakan dekat sini, tempat dia cross, cari level. So dekat sini untuk setup buy. Dekat sini pun ada divergence tadi, kita lihat divergence dekat sini divergence menaik, sedangkan dia dekat sini dia menurun. Jadi itu ketidaksamaan yang kita boleh perhatikan ataupun kita boleh spot dekat AO ni. AO ni dah bagi tahu dah. Market ni nak naik ni. Jadi minggu ni kita dah di H4 ni, satu time frame ni mewakili satu pergerakan untuk seminggu. Jadi ni minggu depan dia. Jadi dalam masa 2 minggu ni market dah bagi tahu kita dah. Dia dah bagi tahu minggu ketiga dia akan start bertukar arah. Ini dikonfirmkan oleh perubahan AO ni daripada bawah berpindah ke atas. Jadi dekat sini kita tak boleh lagi cari setup sell untuk long term. Kalau setakat nak sell
Scalping tak ada masalah. Kita nak buy ke nak sell dalam bentuk scalping tak ada masalah. Tapi kalau kita position trader, kalau kita nak trade dalam skala yang lama, kita dah boleh cari setup untuk buy, terutamanya bila ada breakout pada AO. Bila AO ni breakout dekat sini, cari level. Kat sini kita perhatikan bila dia breakout ni ada level demand dekat sini, rally base rally, jadi kita masuk entry pada kawasan ini. Perhatikan juga AO ni. Kalau AO ni tiba-tiba pindah bawah, kita janganlah buy dulu pasal dia mungkin nak turun bawah dan naik ni merupakan false breakout saja untuk naik ke atas. So ini adalah fenomena normal divergence kat sini. Untuk kita spot ataupun kita detect trend-trend yang bakal berubah. Ada soalan ke? Tak ada soalan, kita akan proceed kepada tak ada soalan, kita proceed kepada jenis divergence yang kedua. Okey, divergence yang kedua ni adalah hidden divergence. Tadi sebelum tu kita back test lagi, kita try lagi, kita tengok lagi. Kita tengok lagi perubahan-perubahan yang berlaku. Dekat sini kita perhatikan dekat sini ini divergence, bukit ni menaik, dekat sini bukit dia menurun. Jadi somehow dia akan naik atas. Jadi siapa yang suka lawan trend trend tengah turun kita nak suka buy tak ada masalah. Tunggu divergence terbentuk, kemudian bila dia dah start crossing dekat sini, bolehlah kita cari setup untuk buy. Kalau dia tak crossing jangan buy lagi, agak bahaya kat situ. Bila dia crossing dekat sini daripada bawah ke atas, boleh cari buy dekat somewhere area ni, buy. Tapi bila dah ada divergence turun, kita follow lah. Sebab divergence ni menandakan trend akan berubah. Tengok belakang-belakang lagi. So mana-mana time frame pun boleh. Lagi besar time frame yang kita jumpa divergence tu, lagi kuat dia punya pembawaan trend. Boleh guna untuk, ada soalan boleh guna untuk scalping ke di TF M5 Boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk M5, waktu dia agak pendek. Contoh ada soalan M5, kita tunggu buka M5. Kita tengok keberkesanan dia. Okey, contoh kita tengok M5, kita buka separator, maknanya semalam dan hari ini. Okey, kita besarkan sikit. Katalah semalam ada FOMC kan, FOMC. Okey, kita tak tahu ni market ni nak buy ke nak sell, kita tak tahu kan. Jadi kita tengok AO dekat sini, kita kotakkan zone AO tersebut dekat sini. Okey, dia sampai sini je. Maknanya dekat sini dia dah crossing tau. Dekat sini dia dah crossing. Okey, jadi kita tengok bukit ni menaik dan dekat sini bukit dia menurun. Jadi bila dah crossing ke atas, kalau kita perhatikan beberapa minit ataupun waktu FOMC ni saya tak sure. Okey, sewaktu bukit dia dah berada di atas dekat sini, dekat sini kita dah tak ada cerita sell lagi. Kita akan bercerita buy. Jadi ini saya rasa ni waktu FOMC semalam. Kita dapat tengok price naik laju, kemudian dia turun bawah. Test kita punya zone ni, somewhere mana-mana zone ni pun boleh buy lah. Buy je kat sini. Dan dia naik. Sebab dia dah bagi hint dekat divergence dekat sini. Tapi M5 ni kadang-kadang dia bagi divergence, kadang-kadang dia agak noisy sikit. Tapi tak ada masalah. Kalau kata contoh, kita cari peluang buy dekat sini, bila dia sentuh ni, dan kita pun cuba nak buy kan kokot. Jadi kita letakkan stop loss kita dekat sini saja. Jangan letak jauh-jauh, jangan letak kat bawah ni kan. Kita letak dekat yang terhampir saja. Dan kita perhatikan divergence ni. Kalau divergence ni dia kembali duduk pada regional bawah, kita jangan sambung buy lah. Selagi dia punya bukit ni berada di atas, tak ada masalah untuk buy. Jadi untuk time frame mana-mana pun tak ada masalah. M1 pun boleh. Kalau kita tengok kat sini, dia tak lama lah. Macam ni kita tengok dia turun. Dia turun kat sini. Okey, kita nampak dua bukit ni. Dua bukit ni kita relatekan dengan dua bukit atas. Sini. Ini naik, ini turun. Jadi kita boleh sell dekat sini. Kita boleh sell dekat sini. Cuma dia tak lama lah. Tak lama pun 100 pip boleh dapat lah GU kan. Jadi kita gunakan kejap-kejap. Cuma kalau lagi better, kita tallykan ataupun kita kaitkan dengan time frame H1 lah. Sebab H1 kita jadikan dia sebagai kita punya major trend. Kemudian kita scalp dekat time frame M5 tak apa. Lebih selamat macam tu lah. Sebab ramai yang scalping kat sini kan. Saya faham ramai yang
yang suka scalping, ambil sikit-sikit terus TPN. Jadi boleh guna dekat M5, tak ada masalah. Okay, so kita tengok balik time frame H4 tadi. Ataupun daily pun boleh, tak ada masalah. Daily pun sama. Kalau kita tengok, okay, macam kata 3 bulan ni, time frame daily ni, satu separator ni mewakili perjalanan 1 bulan. So kita tengok sini 3 bulan ni market turun, tapi AO dia dah start menaik. Jadi kita tahu somewhere somehow dia akan naik. Cuma bukit dia belum berpindah lagi. Bukit dia masih berada kat bawah. Kalau bukit ni dah start berada dekat atas nanti, itu time lebih kukuh lah. Bukan arah kukuh, dia lebih kukuh lah kita punya keyakinan bahawasanya trend tu akan menaik. Tapi kena perhati juga, jangan dia ada lintas balik AO ni kat bawah. Jadi kita gunakan AO ni sebagai long term punya trend. Kita boleh nampak kat sini, kita boleh besarkan sikit kalau tak nampak AO ni, kita boleh tengok kat sini. Kita kecilkan sikit. Kalau kecil senang kita nampak dia punya bucu, sebab kalau kita besarkan ni kita tak berapa nak nampak. So dekat sini pun kita nampak, dekat sini dia punya bukit ni sebelum GBP start buat fall dekat sini pada 1 hari bulan 3 bulan 3 2021, tahun lepas. Tahun lepas sebelum dia fall ni, dekat sini pun dah bagi hint lah. Yang mana kalau kita tengok, yang ini menaik, yang ini dia menaik, tapi kat bawah ni dia menurun. Terima kasih atas penerangan Tuan, amat mudah dan sangat mudah. Dia nampak mudah, tapi bila kita go through nanti agak pening sikit. Tapi tak apa, kita go through ni, kita tengok. Dia kita boleh kaitkan, kita tengok. Ini baru satu divergent. Ini ada 2 jenis divergent yang kita nak cover. Ini ada 2 jenis kan. Cuma nak bagi tahulah kat sini tadi, daily tadi. Kalau kita berjaya spot divergent yang ini, divergent yang ni kita berjaya spot, kita boleh makan banyak lah. Kita makan banyak. Kat sini kita spot kan. Dia boleh fall tu dalam, sampai hari ni 2000 pip tu daripada tahun lepas tu. Bukan kecil-kecil anak je lah. Jadi dekat time frame mana divergent tu berlaku, kita ikut. Kalau lagi besar time frame tu, lagi kuat lah dia punya reaction dia. Tapi hari ni kita tak nak tengok weekly, monthly, tak nak tengok lah. Kita nak tengok yang nipis-nipis je kan, kita tengok di time frame H1 balik. So tadi saya rasa semua faham tentang normal divergent. Normal divergent ni maknanya kita nak spot perubahan trend. Okay, sekarang kita pergi kepada divergent yang kedua. Divergent yang kedua ni dia agak susah sikit nak detect, sebab dia berkait rapat dengan penyambungan trend. Maknanya trend tu akan continue trend. Bila dia nak continue trend tu, kita tahu dengan ditunjukkan hidden divergent. Okay, sama juga. Untuk kita spot hidden divergent, kita cari 2 bucu juga yang tak sama. Contoh katalah kat sini kan, ini trend turun. Trend turun. Okay. Trend turun, kita rasa dia nak naik ni, tapi dia continue turun. Jadi kita macam mana kita nak spot dia continue turun kan? Okay. Sama juga, kita cari satu bukit. Contoh dia ada 2 bukit dekat sini. Bukit yang pertama, bukit yang kedua. Ni cerita dia, kalau dia nak turun, seharusnya bukit tu berada di bawah, betul tak? Jadi barulah dia cerita downtrend. Dia turun lah, tapi kalau dia waktu dia downtrend tu, ada bukit dekat atas. Jadi kita check bukit tu. Contoh bukit yang ni. Kita tengok bukit yang ini dengan bukit yang ini. Okey, bukit ni makin menaik. Betul tak? Tapi pada chart bukit ni semakin menurun. Jadi ini adalah hidden divergence yang menandakan market akan continue trend. Speaking English kau. Jadi kita nampak bukit ni menaik, sedangkan pada candlestick ni dia menurun. Jadi kita besarkan, kita boleh masuk sell pada supply di sini. Kita boleh masuk sell pada supply di sini, sebab trend akan diteruskan, dia tak jadi untuk naik. Tapi kena cari di bawah ni, dia kena pastikan yang ni lagi tinggi ataupun sama pun boleh. Maknanya kalau yang ni, yang bukit kedua pada AO lagi tinggi, ataupun bukit kedua pada AO sama level. Tetapi bukit pada chart ni, bila kita tarik ke atas ni, kita tengok tempat yang sama, puncak-puncak pada AO dan
puncak-puncak pada candlestick tak sama. Jadi ini sign of continue trend. So kita boleh sell lagi dekat sini. Sell kat sini selepas AO ni turun. Dan selepas AO pada bahagian bawah ni kembali duduk di bawah. Dia start balik duduk bawah, kita pun bolehlah sell dekat sini. Sehinggalah dia membuat divergence yang normal tadi untuk tukar trend. Dan kita kena follow lah pasal ni dah ada normal divergence. Ni divergence type 1, ni divergence type 2. Faham tak? Dia agak keliru sikit. Divergence type 2 jenis hidden. Hidden untuk kita spot trend akan bersambung. Type 2 untuk kita spot hidden divergence yang menandakan dia akan continue trend. Kalau dia turun, dia akan keep on turun. Kalau type 1 ni normal divergence untuk tukar trend. Boleh faham tukar trend? Kita tulis kat sini. Okay, ni type 1 tadi. Ni divergence type 1 untuk dia tukar trend. Maknanya dia dekat sini, dia makin ke bawah. Dekat AO dia makin ke atas. Jadi dia akan bertukar trend sebab dia keliru. Kalau kata yang orang yang baru faham hidden divergence ni, dia keliru sikit. Yang ini continue trend. Sepatutnya dia sell duduk bawah, jadi dia turun. Yang ni dia lagi rendah, AO ni lagi tinggi, bukit pada AO makin tinggi, dia akan tukar trend. Type 1. Tengok lagi contoh. Okey, katalah let's say dekat sini dekat sini tak ada contoh. Kita contoh yang nombor 2 dulu. Okey, katalah ada trend yang menaik. Tadi trend menurun kan, kita cari trend yang menaik. Okey. Ada tak trend menaik? Trend menaik. Okey, kita katakanlah contoh dekat sini. Sepatutnya dia berada pada trend yang menaik dekat sini. Menaik dekat sini. Sampai sinilah kan. Kedua saya kurang faham sikit, boleh urang tuan. Okey, boleh tak ada masalah. Poknik GM kita ulang balik, okey. Yang kedua kita cari contoh yang sikit. Okey. Turun naik. U tak banyak. Kita buka H4, H4, alright. Okey, kita tengok dekat sini. Ini kes kejadian downtrend. Okey, sepatutnya kalau kata kita ambil ni dia punya sela masa yang ini. Di antara dua line purple ni, sela masa dia. Okey, normal divergence tadi, nombor 1 tadi untuk kita spot perubahan trend daripada trend turun nak naik ataupun trend naik nak turun. Okey, jadi kalau hidden divergence ni kita nak lihat trend tu sambung. Macam ni kita nampak dalam zone yang ini AO ni lebih banyak berada di bawah. Jadi kita faham sebenarnya AO ni berada di bawah bermakna price sedang trending ke bawah. Tapi pada dia buat trending ke bawah tu ada juga dia naik gatal-gatal, dia naik ke atas. Jadi kita tengok pembentukan bukit yang di bahagian atas ni, kita tengok. Ni bukit yang atas ni dengan bukit dekat sini. So dekat sini kita dah perhatikan bukit pada AO ni bahagian atas ni dia menaik. Tetapi bukit pada AO di bahagian candlestick dia menurun. Kat sini dia menurun. Sini dia menurun. Jadi ini adalah satu fenomena yang dipanggil hidden divergence. Dia akan continue trend. Sini dengan sini. Boleh faham? Kita nampak bukit ni lebih banyak duduk di bawah bukit yang ni. Tukar color sikit bagi dia dah nampak. Jadi nampak bukit ni dia lebih banyak berada di bawah, cuma sekali-sekala dia duduk atas. Dan bila dia duduk atas ni kita tengok sepatutnya bukit yang ini kena lagi rendah daripada bukit yang nombor 2 ni. Bukit yang saya buat arrow dekat sini Maknanya bukit yang ini sepatutnya lagi rendah daripada bukit yang ini. Sebaliknya dekat atas ni bukit di sini lebih daripada bukit di sini. Maksudnya di antara apa tu? Di antara bukit atas ada banyak bukit bawah. Bukan? Dia bukit bawah tu bermakna kalau bukit tu lebih banyak berada di bawah, which mean trend sebenarnya sedang turun. Kalau trend tu orang cakap trend buy ke trend sell? Trend tengah turun.
Maknanya kalau kita lebih selamat cari setup sell. Cuma bila dia naik atas ni, kita cari ketidaksamaan ni, divergent, hidden divergent ni, untuk kita sambung sell. Sebab kita tahu dia naik ni temporary. Cukup masa dia akan duduk bawah balik. Jadi dekat sini, siap dia punya bentuk. Jadi boleh sell balik dekat sini untuk dia sambung turun. Dan kita perhatikan dekat sini, dia dah kembali berada di bawah. Jadi sampai ke sudah dia duduk bawah ni. Maknanya panjang demi jangka masa tu untuk dia bukit ni dekat bawah tu lama. Sehinggalah dia bentuk yang trend, tukar trend yang normal divergent tu. Ni normal divergent kita study tadi, ni normal. Yang ni turun, yang ni naik, lepas tu market pun bertukar jadi naik. Ini divergent type 1. Type 1 ni mudah faham sebenarnya sebab dia kita nampak jelas. Sebab kita nak lawan trend kan, dia tengah turun kita sibuk-sibuk nak buy kan. Jadi ramai yang lebih familiar dengan type 1 ni, normal divergent. Ni naik, yang atas ni turun, so dia end up naik. Cuma yang hidden ni untuk dia sambung trend. Sama juga kalau kita sell tadi. Okey, kalau dia sell tadi dekat contoh, ada contoh. Saya padam dulu. Macam ni dia jadi semak sikit kan. Okey. Contoh kat bawah ni kita nampak ini sekarang ni trend berada di bahagian bawah. Bawah kat sini. Kat sini dia makin tinggi tapi dekat atas dia makin rendah. Jadi trend akan sambung sell semula dekat sini. Dia sambung turun. Jadi kita boleh sell selepas terbentuknya divergent ni. Sebab kita tahu trend di bawah ni dia nak masih lagi strength kuat untuk turun. Bukit purata, average bukit ni berada lebih banyak di bahagian bawah instead of dia berada di bahagian atas. Jadi dia hanya naik dekat sini, tapi dekat sini lagi rendah. Kalau kita letak arrow kita nampak kat sini. Ini rendah, yang ini tinggi. Sedangkan dekat sini yang ini rendah, yang ini tinggi. Yang ini tinggi. Jadi at the end dia akan ikut balik pada trend semasa. Which mean trend semasa dia, kita tahu dia adalah trend semasa adalah sell. Jadi dia naik ni untuk membentuk setup saja. Bagi kita hint ataupun bagi kita setup untuk kita masuk. Dan confirmation bila ada divergent, hidden divergent untuk continue trend. Unless dia dah bentuk normal divergent untuk perubahan trend. Okay, so itu saja untuk divergent. Ada banyak lagi convergent apa semua kita tak sentuh hari ni. Kita sentuh 2 bab dulu. Banyak-banyak nanti pening. Jadi kita cuba fahamkan dulu. Type 1 divergent dan juga type 2 hidden divergent. Kalau type 1 ni kita panggil divergent biasa je. Tu senang nak spot. Kalau kata kita market tu tengah naik, kita sibuk-sibuk nak sell, tunggu divergent tu bentuk dulu. Kalau market tu tengah turun, kita sibuk-sibuk nak buy, tunggu divergent buy berlaku dulu kan. Contoh simple kat sini. Sini kita boleh nampak contoh yang simple. Kita besarkan kan, boleh nampak kat sini. Okey. Katalah dekat sini kan dia naik, berhari-hari dia naik dekat sini. Jadi kita pun dah tak nyempat-nyempat nak sell kan. Tak nyempat-nyempat kita nak sell. Jadi kita tengok ada divergent tak? Drop. Kita marking. Ctrl Y. Kita marking sini. Kita marking bukit kedua. Okay, so dekat sinilah dia punya divergent. Ini menaik, yang ini turun. Jadi dia akan end up menurun. Itu simple. Yang ni simple sebab kita nak spot perubahan trend. Jadi kita boleh sell pada supply yang terbentuk dekat sini. Dia datang balik, dia turun. Kita boleh masuk sell dekat sini. Mudah. So kita tahulah, maknanya kalau kita nak lawan trend tak ada masalah. Kita tahu divergent ni dah bagi kita signal market ni nak berubah. Tapi kalau kita buka time frame, kita buka ni separator ni, kita tengok dia takkan tukar trend terus. Dia ambil masa 1 hari, 2 hari. Ni 2 hari punya pergerakan market. So 2 hari ni baru dia bertukar trend. Jadi kalau kita nak sell tu jangan terburu-buru. Kita tunggu dulu divergent ni terbentuk, ada supply, dia turun, dia retest balik, baru kita sell dekat sini beramai-ramai. Bila kita sell kat sini, kita letak stop loss dekat atas ni saja. Atas ni cukup. Tak jauh-jauh. Jadi kalau kena SL tak apa.
tunggu lagi divergen lain, kita masuk lagi. So ini daripada trend naik, dia pergi turun. Jadi bila dah turun, kita pun dah sell kat sini, kita pun dah profit, katakan dah profit. Lepas tu kita sibuk-sibuk pula nak buy. Sibuk-sibuk pula nak buy kan. Boleh juga nak buy, tapi tunggu divergen berlaku juga. Jangan terus buy. Dekat sini kita tengok. Ada tak divergen? Kat sini. Okey. So ada divergen dekat sini. Yang ini dia turun. So kita boleh buy dekat sini. Jadi tak ada masalah kalau orang cakap kita nak lawan trend, bukan kita lawan trend, sebab kita ada kefahaman yang mengatakan trend tu dah habis. Jadi kita nak cubalah nak buy kan, tak ada masalah. Kalau orang kata kena ikut trend je, tak. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita follow trend tu dah habis. Jadi kita nak sell macam mana kan, trend tu dah bertukar. Ni dah daripada 5 hari ni kan, 5 hari ni. 5 hari ni pun dia dah bagi signal sebenarnya strength untuk dia turun tu dah habis. Sebab ada divergen dekat sini pun kita tengok. Divergen ni tak ada masalah kalau kita ambil untuk long term macam ni, ataupun kita ambil yang dekat-dekat ni. Tak ada masalah. Jadi kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari ni seminggu lah. Seminggu punya strength ni dah tak ada. Dia tak ada. Dan dia datang kali kedua ni just untuk bagi kita set up saja. Ini untuk bagi kita punya set up. Nanti try explore. Bila set up dulu dekat sini. So dekat sinilah kita masuk. Kata terlepas kan, kita divergen ni kita terlepas nak masuk. Divergen masa dia berlaku ni terlepas. Lepas tu kita nak masuk untuk next time kan. Nak masuk untuk next time. Kita tunggu bukit dia turun bawah. Waktu turun kat sini. Dan kita cari dekat sini. Ada tak barang yang kita boleh relatekan untuk kita punya setup. Barang ni bukan apa. Maksudnya barang ni kira macam ni lah. Waktu price ni naik ni dia ada buat base kan. Dia buat rally. Base. Rally. Jadi kita marking base ni. Bila price turun ni, kita ada guide. Barang ni untuk kita jadikan kita punya guide. Kalau kita buy dekat sini, stop loss kat mana? Stop loss kita dekat bawah pada base sahaja. Jangan kita letak stop loss kat sini pula, jauh sangat kan. Tak cantik lah. Jadi kita taruh sini, kita buy dekat sini, stop loss kat sini, 50 pip. Kalau kita letak sini, 200 pip. Macam mana kita nak profit kan? Kalau kita SL 200, TP 200 pun baru satu nisbah satu, tak cantik. Kalau kita ada base macam ni, kita masuk, stop loss 50, TP 100. Tak ni 150. Satu nisbah 3. Jadi kalau kita punya account tu $100, kita cakap kita nak masuk sini, kita nak masuk buy sebab reason dia divergen dah berlaku. Kemudian price kembali sini, dia buat satu setup buy untuk AO. Ada base kat sini, kita masuk kat sini. Jadi kita nak risikokan $10 je. Daripada modal kita $100, kita nak risikokan $10 saja untuk setup ni. Kalau fail lah. Kalau jadi, kita dapat reward 30. Sebab kita setup ni 1:3 contoh kan. Jadi kita kira daripada zon kuning ni 50 pip. 50 pip maknanya kalau kita nak hilang $10 tu, kita boleh letak 0.2. 0.02. 0.02, 10 pip $2. Jadi kalau kata kena 50 pip $10. 50 pip $10. Jadi kita masuk 0.02. Dia punya reward, katalah reward dia kat sini. Kita ukur daripada buy dekat sini, TP dekat sini 150 lah. Di 160, 150 pip. Kalau kita masuk 0.02, kita akan dapat $30. Jadi kita punya RR tu cantik. Risk reward kita cantik. Kalau kena stop loss, hilang $10. Kalau kena TP, dapat $30. Jadi mudah-mudah aja, tak payah pening-pening. Jadi kalau katalah setup ni fail, tak apa. Kita cari setup lain lagi. Okey, ada setup lagi kat sini. Kat sini lah. Kata kat sini kan. Ni ada setup lagi. So kita cari lagi. Ada lagi pergerakan rally, base, rally dekat sini. Okay, so kita tandakan base dia. Tandakan base dia dekat sini. Okay, ni base dia. Ni rally, base rally punya base. Dekat sini kita punya entry. So kita tengok setup yang ni pula berapa kita punya risk reward. Sama juga. Dia punya kotak tu 50 pip. So kita masuk 0.02. Kalau kena stop loss ke bawah ni, kita akan hilang $10. Kalau di TP lagi 150, dapat lagi $30. So itu je setup kita. Mudah. Time frame H1 je kan. Kan dah dapat satu setup yang mudah.
Tak pening kepala. Tapi jenuh jugalah, kadang-kadang 2-3 hari tak ada setup kan. Sebab tu ada yang juga yang suka trade pada M5 lah, M15 pun boleh pakai. Tak ada masalah. Cuma kita nak cari confirmation pada AO dan juga divergent yang terbentuk saja. Kat sini pun nampak kan, kat sini kita nampak sini bukit ni lebih bias dekat bawah kan, tapi dekat sini dia ada acah-acah naik sikit dekat sini kan, acah-acah naik sikit. Jadi kita tengok waktu dia acah-acah naik tu kat sini satu dengan dekat sini satu. Jadi dekat sini trend masih turun, kita tahu. Confirm trend masih turun sebab AO ni banyak berada di bahagian bawah. Dia naik ni 2 bukit je. 2 bukit tu pun tak penuh. Dia tak lorek penuh zon atas ni. Jadi kita tahu ini adalah hidden divergent untuk bagi kita set up sell lagi. Sebab dia akan ikut balik trend bawah, which mean trend tu sedang sell. Ini pun dah dia dah start turun ni, beberapa hari dia turun, lepas tu dia naik balik. Kemudian dia buat divergent dekat sini. Ini adalah signal untuk dia turun. Nampak? Bukit ni tinggi, bukit ni rendah. Tapi pada AO, bukit ni rendah, bukit ni tinggi. Jadi dia end up, dia akan turun. Jadi kat sini kita boleh masuk sell. Nampak? Dia akan datang balik punya. Dia akan turun, dia akan naik balik. Kita masuk dekat sini. Stop loss kat atas ni. 70 pip. Alright, so ada apa-apa soalan kita tentang AO? So saya rasa dia mudah aja, tak pening. Boleh try pakai. Cuma untuk kita mahirkan ni, cuba kalau kita jangan gabungkan dengan apa-apa benda, takut kita confuse kalau kita letak Bollinger Band lah, kan kita taruh MA 18, AA 56, macam-macam kita taruh kat chart tu, kita jadi pening. Jadi untuk kita faham ni, cuba kita letak AO je dulu. Sebelum kita nak pakai benda lain, kita try cuba faham dengan satu dulu. Sebab normally kalau kita pasang stokastik pun ataupun pasang RSI, dia benda yang sama juga. Dia untuk kita lihat pembentukan AO dan sebagainya. Ada satu contoh dekat chart ni. Katalah gold lah, gold. Ramai yang kata gold ni nak junam lah apa benda bagai kan. So kita tengok. Okay. Kalau perhatikan saya punya chart ni dekat sini. Ni chart. Saya buka chart gold. Ni chart gold. So kita nak tengok, boleh tak kita nak sell gold? Tekan okey. Bukit ni sama juga, warna hitam bawah ni, tapi cuma saya pakai MACD version 2. Indi ni dia tak ada kat sini, dia special punya indi, dibuat, dicipta khusus untuk masuk indi, tapi kena masuk secara manual lah. Indikator ni tak ada dalam default ni. Tapi sama juga. Kita nampak ada bukit atas dan nampak ada bukit bawah. Jadi kita nampak sekarang ni bukit ni lebih, dah berapa hari dia memang duduk dekat bahagian atas ni sebenarnya. Jadi kalau untuk sell tu, belum lagi. Nak kena tunggu bukit dia berpindah bawah dulu. Baru dia boleh sell. Tapi tanda-tanda nak sell tu dah start ada. Sebab kalau kita perhatikan dekat sini, dia punya divergent tu dah start nampak dekat sini. Dia turun. Tapi tak jelas sangat lah. Dia sama turun. Jadi belum boleh lagi lah sebenarnya. Tak boleh dekat ni. Gold tak boleh. Gold time frame H1 masih belum lagi. Sebab dia bukit ni pun tak cantik. Unless bukit ni lagi rendah. Sekarang ni dia bukit ni lagi tinggi. Kat sini. So sama je penggunaan dia. Kalau kita nak gunakan MACD ni pun boleh. Kalau kita nak gunakan AO pun boleh. Dia punya, sebab kita nak tengok divergent dia. Dia punya konsep dia, kita nak tengok divergent dia. Macam kata kat sini kan. Ada bukit sini. Dekat sini dia dah start divergent. Jadi kita nampak gold tu dia dekat sini dah boleh buy. Waktu dia buy dulu dekat sini buy. Sebab dia dah ada divergent dekat sini yang beritahu yang gold ni kemungkinan nak naik. So somehow tunggu je dekat level dan boleh buy. Sebab ada divergent untuk, ni normal divergent. Dah ada normal divergent untuk dia start bertukar trend daripada sell kepada naik. So itulah penggunaan dia. MACD ke, stokastik ke, AO ke, CCI ke, semua boleh kita cari divergent. Tak ada masalah. Dia ada sejenis indikator yang diberi nama lagging indicator. Lagging indicator ni indikator yang dia repaint, bersifat repaint. Maknanya dia hanya paint balik apa yang dilakukan oleh candlestick. Kalau candle naik, dia kena naik lah. Kalau dia buat bucu lagi tinggi, dia pun kena ikut bucu lagi tinggi lah. Jadi kalau
Itu keadaan normal yang apa yang direpinkan oleh indikator. Tapi bila tak sama tu, itu berlakunya divergent. Ada benda yang tak sama. Candle lagi kecil, dia lagi turun, dia lagi naik. Itu menyebabkan divergent yang berlaku. Jadi, itu saja untuk hari ini. So far so good. Selamat berjaya semua. Terima kasih kerana hadir malam ni. So, yang kurang tu daripada saya. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana jumpa. Assalamualaikum dan salam Khamis. Sama-sama Pok Nek.